Kalau kita tengok syarat-syarat apa mencapai kesempurnaan ibadah, yang pertama mesti dengan ilmu, yang kedua mesti ikhlas, yang ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan tingkah laku, yang keempat adalah dimulakan dengan niat. Yang nombor 3 tu tadi. Kalau perangainya sama, perangainya lagi teruk, maka ada masalah dengan ibadah dia. Dia semayang-semayang tapi bermusuh dengan orang. Dia semayang-semayang tapi mengutuk orang laju. Dia semayang-semayang nombor ekor pun jalan juga. Makna kata ada masalah dengan ibadah. Tuan faham ya setakat ni? Saya tak guna bahasa yang susah ni, bahasa senang je. Okey ya? Okey. Tuan-tuan jangan terpanjat tuan-tuan. Ni memang betul Samsul debat depan tuan-tuan ni. Tuan-tuan jangan pandang macam nampak makhluk asing pula ya. Relax. Alhamdulillah seronok tak masjid ni. Cantik semua. Masjid baru Oh baru jugalah. Alhamdulillah. Memang hari-hari ramai macam ni ya? Alhamdulillah. Oh, nampak suka tu macam tak ya? Tak apa. Tuan-tuan jangan pilih bercamah tuan-tuan. Mana-mana bercamah datang je. Besar pahala Allah Ta'ala bagi kan. Begitu juga selain pada bentuk-bentuk ibadah, jenis-jenis tersebut umat Islam sentiasa diperintahkan untuk tetap beribadah dengan istiqamah dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Mesti tanam dalam diri kita ikhlas kerana Allah dan minta doa banyak-banyak. Jangan kita dah datang masjid, alhamdulillah aku ni dah 3 bulan untuk turut ni tak pernah tinggal masjid ni. Oh hati-hati. Itu memang setan yang kerja tu tuan-tuan. Jadi kita bercakap, ya Allah, Kau bantulah aku ya Allah, aku ni lemah ya Allah, mudah-mudahan aku dapat istiqamah dalam datang masjid ni ya Allah. Bukan senang tanya orang yang datang masjid, mula-mula nak maintain istiqamah ni susah. Kan? Ada je masalah datang, kan? Lepas tu dia teringat, bila datang majlis ilmu teringat guru tu ngajar. Guru tu ngajar kata 7 golongan yang mendapat lindungan daripada Allah, yang tak ada lindungan selainnya di akhirat besok. Yang pertamanya adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Yang ketiga orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kelima orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh tuan-tuan, tapi kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk lagi lah tak selera. Yang keenam, dia bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, maknanya merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipi dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. Dalam 7 tu ambil yang ketiga tadi, hatinya yang terpaut pada masjid. Maknanya dia dah seronok dah datang masjid tu, dia rasa relax, dia rasa suka sangat, gembira datang rumah Allah. Jadi sampaikan bila daripada Terengganu tiba-tiba dia nak pergi ke Melbourne. Melbourne, dia pergi ke Melaka, dia pergi ke Johor, dia pergi ke Perak. Soalan pertama bila dia sampai rumah saudara dia tu, dia akan tanya, masjid jauh tak dari sini? Masjid ada depan sana, berapa minit dari sini? Dalam 5 minit ya ke? Bolehlah saya nak pergi masjid sekejap. Dia nak pergi masjid juga sebab dia rasa tak tenteram. Ingat tak arwah Haji Azmi Al-Mustafa? Kan? Haji Azmi Al-Mustafa. Kan? Dia berjaya buat secara konsisten. Arwah ni berjaya buat sembahyang berjemaah 40 waktu berturut-turut berjemaah. Itu adalah merupakan latihan yang baik untuk istiqamah. Cuba tengok, kita susah bila buat malam karang dah terlelap, dah terlepas. Contohlah kan, pagi usah subuh terlepas. Ni tak, dia akan kunci jam betul-betul. Mesti nak pergi juga. Mudah-mudahan Allah bantu kan. Haji Azmi Al-Mustafa datang di Terengganu, dia ceramah macam mana? Dia ceramah, orang panggil, maaf lah ustaz ramai apa. Kita dia letak dekat banner dekat Terengganu ni, dia ceramah ada satu masjid di Terengganu, letak banner. Penceramah malam ni ahli setan ada. Kan? Orang masjid minta maaf dengan dia lepas ceramah tu. Minta maaf lah ustaz. Letak macam tu alhamdulillah. Ramai datang, ramai yang kenal dia kata. Jadi Azmi Mustafa kata nak buat macam mana? Panggil penceramah orang tak datang, panggil setan ramai datang gitu. Dia kata, saya ingat lagi di guru arwah ni guru.
Tapi itulah dia pernah ada duit dekat dalam akaun dia berjuta, tuan-tuan, berjuta. Tapi dia keluarkan duit tu sebab untuk tampung dia pergi, sebab pernah yang jadi apa? Yang jadi terkesan dekat hati dia adalah apabila dia pergi ada satu seminar bengkel perfilman di USA. Dia bukannya dapat hidayah tu di Mekah, pergi ke USA, kan, Amerika Syarikat. Sampai kat sana kawan dia dah pesan jangan datang awal sangat. Dia tak ada kat rumah, dia dah datang sehari awal. Jadi dia tak tahu nak pergi mana. Driver taksi tu Pakistan tu, dia kata, "Are you Muslim?" "Yes," dia kata. So dia bawa pergi satu masjid dekat US. Sampai di masjid tu, bila dia nak semayang, dia baring tu dia nak semayang, dia perasan dia malu bila tengok ada orang lain tu apa, dia baru sedar dekat diri dia, dia terpukul kat diri dia sebab rupa-rupanya Fatihah pun dia tak tahu. Dia Fatihah mula-mula dia mengaji, dia tulis Rumi, dia menangis. Maka dia belanjakan duit dia tadi, dia laburkan duit dia. Dia pergi mana? Dia pergi ke Yaman, kata sahabat saya, pergi ke Yaman untuk mulakan balik belajar agama. Dan balik dia mengajar sampailah di saat-saat dia dah sakit pun dia masih mengajar. Macam tu, tuan-tuan. Maintain mengajar, maintain istiqamah. Tu sebab kita kalau datang masjid, jangan kita sound orang yang tak datang masjid. Kita nampak orang yang baru datang, kau tiba-tiba datang malam ni mesti pasal Samsul Ban. Kita sound dia kan, muka tak pernah nampak, sekali kita sound dia. Ni kau datang ni besar mesti nak kenduri. Tengok satu hal lagi. Ni kau besar tiba-tiba datang tak malu ke? Wah, yang bercakap tu lagi tak malu. Dia perasan macam ni rumah dia. Ni rumah Allah. Jadi kalau orang datang kita alu-alukan, cakap dia seronok, tengok mu mari. Kalau boleh mu marilah lagi, gitu kan. Jadi mudah-mudahan doakan kau janganlah kan, jangan risau kenduri kau tu, jangan risau, kami datang. Tapi nanti dah habis kenduri janganlah kau hilang, datanglah juga sini. Macam tu. Tuan, macam tu, tuan-tuan. Kita ni jangan cakap, tuan-tuan, kita datang masjid maka kita okey, tuan-tuan. Bukanlah kata jangan datang masjid. Maksudnya jangan kita perasan kita okey. Kita sentiasa memperbaiki diri kita. Ada orang tu kerja pejabat mufti, kerja pejabat agama, kerja pejabat ni, belum tahu lagi, tuan-tuan. Bukan makna orang tu kerja biasa di tepi jalan maka dia ni tak bagus, tak. Tak ada. Macam satu rumah asnaf yang saya pergi ni kan, dekat apa nama, Pak Datu. Pak Datu. Meniaga, ibu tunggal meniaga, nampak susah. Rupa-rupanya hafaz Quran. Banyak surah yang dia masih ingat lagi. Anak-anak bagus-bagus belaka semua Darul Quran. Belajar dekat kolej Darul Quran. Anak-anak semua pandai-pandai. Bab kata orang Terengganu tu brilliant. Macam itulah. Seorang 9A, seorang 8A. Oh, saya kata, nampak tak? Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak menilai daripada yang apa yang kita nampak. Kan? Ada di Bangi tu, seorang lelaki tu meninggal waktu tengah solat. Allahu Akbar. Heboh semua orang tengok. Ingat dia pencen pejabat agama, ingat dia pencen pejabat mufti ke, dia pencen dekat Jabatan Hal Ehwal Agama ke, Mahkamah Syariah. Rupanya pencen postman. Pencen postman. Bila cek balik, bila dia selidik, akhirnya keluarga dia cerita, rupanya hidup dia sentiasa dengan Quran. Sentiasa dengan Quran. Waktu dia duduk depan TV tu dengan anak-anak tengah tengok TV tu, dia ambil Quran tepi tu, dia baca. Tengah duduk dekat meja makan, sementara tunggu bini hidang makanan, ambil Quran, baca Quran lagi. Nak tidur, sebelum tidur ambil atas kepala tu ada satu Quran kecil tu, baca lagi. Lebih kurang kita kan. Nak makan handphone, kan lebih kurang tu. Dalam handphone tu ada Quran, dia kata dah download. Kan? Nak makan handphone, dalam tu ada Quran, dia kata. Kan? Bangun pagi, buka mata, celik mata, Quran. Mak lagi hebat kan? Sepanjang masa pagi malam bawa Quran dalam handphone. Hebat tak? Yang faham, tak faham sudah, kan? Kemudian bila tengok maksud maintain dia tadi, maksud istiqamah, maka ia adalah berbuat sesuatu dalam keadaan mengamalkannya secara berterusan. Maknanya
Dari segi bahasa masuk je lurus. Dari istilahnya adalah satu perbuatan sifat yang sentiasa mengikuti jalan yang, makna sentiasa ayat itu. Sentiasa mengikuti jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala.